Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'da. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung semula kuliah kita ini setelah kita cuti panjang. Hadis yang berikutnya, Al-Hadithul Hadi wa Ashrun, hadis yang ke-21, Al-Istiqamatu wal Iman, istiqamah dan iman. Wa an Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Al-hadithu rawahu Muslim fi kitabil iman babu jami'i awsafil Islam, wa Tirmidhi fi zuhud bab ma jaa fi hifdzil lisan, wa Ibn Majah fil fitan bab kaffil lisan fil fitnah. Daripada Abi Amr, dia kalau kadang-kadang orang ni dia baca Abi Amru, dia bukan Abi Amru, Abi Amr. Waw tu kita tak bunyikan dia. Waw tu untuk membezakan antara dia dan Umar. Karena zaman dulu dia tak ada baris. Jadi Umar, Amr sama dari segi asal ejaan. Lalu dia masukkan waw supaya tahu yang tu Amr. Yang so Amrun, satu Umar, satu Amr. Tapi bila dia sambung, dia jadi Amru bin As. Dia saya sebut itu, dia Amru bin As. Tapi kalau dia tak sambung, dia jadi Amr. Cuma apabila orang Melayu baca, dia tak biasa dengan bahasa Arab, dia kata Amru. Jadi sahabat Nabi nama Amru bin Al-As, dia kata. Dia tak ada nama Amru bin Al-As, dia nama Amr bin As. Kalau sambung bunyi macam Amr bin As. Kalau tak sambung bunyi Amr ibn Al-As. Amr. Jadi Abi Amrin. Abi Amr wa qila Abi Amrah. Ada pendapat menyatakan dia Abi Amrah. Yakni kunyah dia. Kunyah ni maksud di kalangan ulama hadis, yang ni tak apalah, sahabat ni kadang-kadang ada perbezaan khilaf. Di kalangan ulama hadis juga ramai yang khilaf. Khilaf dia ni kunyah apa? Kunyah ni maksud gelaran dia apa? Abu apa dia ni? Sebab itu di dalam hadis dia ada bab, dia panggil kitab Al-Asma'u wal Kuna. Asma'il wal Kuna, kitab tentang nama-nama dan gelaran-gelaran. Gelaran ni gelaran kunyah lah. Macam dia ni Abu Muhammad, Abu Abdul Rahman, Abu Ahmad, Abu Zaid. Abu ni Abu apa dia ni? Abu apa? Cuma orang Melayu ni dia tak apa gunalah Amr ni, Abu ni. Dulu orang Arab memang guna, sampai hari ni pun mereka guna. Sebab tu bila kita tanya dia nama apa, kadang-kadang kita tanya, anta Abu Man, kamu ni Abu siapa? Kadang-kadang dia kata anak Abu Maryam, aku Abu Maryam. Merujuk kepada nama anak dia lah.
Kadang-kadang dia ada anak dia Muhammad, maka dia Abu Muhammad. Kalau anak dia Maryam, Abu Maryam. Jadi Abu. Orang Melayu dia tak ada lah, kan? Dia tak pakai. Dia kalau gelak, dia gelak hak tak jadilah, kan? Man belacan, mat apa, cowboy yang jadi tak elok. Hak tu dilarang. Hak tu dia panggil laqab. Laqab yang dilarang, kan? Oleh agama. Kita pi ada laqab yang tak dilarang, ada yang dilarang oleh agama. Dia panggil tanabazu bil alqab. Jangan kamu duk bagi gelang tak elok kat orang. Tengok kontur pendek, kita mat pendek. Tapi kalau dia setuju, tak apa. Dia kata hampir kat situ, hang tanya dia apalah mat pendek, aku tu. Dia setujulah. Kalau dia tak setuju, tak boleh. Kan? Kalau dia tak setuju, tak boleh. Okey. Kadang-kala rawi tu orang khilaf, dia ni abu apa? Macam Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi ni lah. Ada yang kata dia Abu Amr, ada yang kata dia Abu Amrah. Tapi yang masyhurnya dia Abu Amr. Apa nama dia? Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Dia sahabat Nabi. Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, dia yang ni bukan Abu Sufyan lain. Dia ni antara sahabat yang masuk lewat Islam lewat jugalah. Dalam rekod setakat yang kita ingat, dia ada lebih kurang 5 saja hadis yang diriwayatkan daripada dia. Dia mungkin menyertai peperangan Hunain, peperangan yang dia lewat ni selepas daripada pembukaan kota Mekah. Dia di antara perwakilan yang datang dan masuk Islam. Ni lambat masuk. Dan kita kena tahu bahawasanya dalam agama ni, macam saya bagi tahu dulu, dia ada beza antara hak masuk awal dengan hak masuk lambat. Walaupun di sisi Allah boleh saja yang masuk lewat tu lebih baik daripada masuk awal, boleh. Tetapi biasanya yang masuk awal ni, dia ada kelebihan apabila dia bersama dengan Nabi sejak hari-hari awal. Sebab itu dia sebut as-sabiqunal al-awwalun. As-sabiqunal awwalun. Golongan awal yang mendahului, sabiq yang awal. Yang awal. Dan orang yang awal ni ada kelebihan. Sebab tu orang yang mai awal duduk sah depan tak sama dengan sah kedua. Yang masuk Islam awal, kalau istiqamah dengan Islam dia tak sama dengan yang kemudian. Sahabat-sahabat Nabi tak sama dengan kita kerana mereka dahului. Hatta Quran sifatkan juga orang-orang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang mendapat syurga. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Sikit je hak belakang, banyaknya hak awal. Hak awalin itu yang banyak, yang masuk hebat-hebat. Bukan kenapa? Kerana mereka telah mengorbankan diri mereka untuk agama lebih banyak daripada kita. Sebab itu maka kita apabila menyebut salafus salih, golongan salaf yang salih, kita sebut dengan penuh rasa hormat kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, disebabkan kerana mereka telah mendahului kita di dalam iman ini. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang kemudian menyatakan, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan orang-orang yang mendahului kami di dalam iman. Orang kata siapa makan garam dulu, dia tak kira pasal makan garam, dia kira pasal mereka menyumbang lebih banyak. Tapi boleh jadi tak yang masuk Islam awal itu dia korang faham dia tu kadang-kadang korang daripada yang masuk Islam kemudian? Boleh jadi tak? Boleh. Sebab itu kita kata kemungkinan di kalangan tabi'in anak murid sahabat tu ada yang lebih alim daripada sebahagian para sahabat. Kemungkinan. Mungkin sahabat-sahabat yang kecil seperti Sufyan bin Abdullah, kalau dibandingkan ilmu al-Imam Syafi'i ataupun ilmu Imam Ahmad, mungkin ilmu Imam Ahmad lebih banyak daripada ilmu dia.
Mungkin. Tapi itu dari segi ilmu. Kenapa kita kata mungkin? Kerana Nabi, masa Nabi berucap masa hajjatul wada', Nabi kata fala'alla muballighin aw'a minas sami'. Boleh jadi mereka yang disampaikan nanti lebih faham daripada yang duk dengar ni. Nabi kata fal yuballighul syahid al-ghaib. Hendaklah yang hadir ini sampaikan apa yang kupesan ni kepada yang tak hadir. Yang mai kemudian lah, yang tak hadir dan generasi yang akan datang. Masa Nabi berucap kepada semua kaum muslimin semasa haji, Nabi kata fala'alla muballigh aw'a minas sami'. Boleh jadi yang disampaikan itu lebih faham daripada yang mendengar. Ada dalam sebahagian hadis Al-Imam Syafi'i, dia dengar riwayat daripada Imam Ahmad, dan Imam Ahmad kadang tanya daripada mana kesimpulan kau ambil daripada hadis yang kau baca. Dia simpul kerana dia ada kefaqihan. Namun alim tidak bererti lebih dari segi kelebihan. Alim satu hal, ada ilmu satu hal, kelebihan satu hal. Maksudnya kelebihan para sahabat radhiyallahu an atau fadailus sahabah, kelebihan sahabat itu tak boleh ditandingi oleh orang kemudian di sudut amal saleh mereka. Secara keseluruhan, bukan secara individu, secara keseluruhan mereka terbaik di sudut memahami agama, mereka terbaik di sudut mengamalkan agama. Orang yang datang kemudian tu mungkin ada yang alim kalau dibandingkan dengan salah seorang di kalangan mereka, tetapi perbandingan secara keseluruhan, orang yang kemudian dan hadapan, para sahabat lebih, generasi itu lebih faham agama, generasi itu lebih melaksanakan agama dibandingkan kita. Tuan-tuan faham maksud saya? Jadi kelebihan, habis pas sahabat tu lebih, berarti adakah sahabat semua alim dan semua benda? Tak. Secara keseluruhan mereka lebih alim. Tapi ada kemungkinan di kalangan orang yang disampaikan kemudian lebih alim daripada beberapa individu pada zaman itu. Kata dia, qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah, katakan kepadaku pada Islam ini satu perkataan yang aku qulli, kata qul, katakan untukku, fil Islam, dalam Islam, qawlan, satu perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang mana aku tak perlu tanya seseorang pun selain daripada engkau. Ini menunjukkan Sufyan ni satu orang yang bijak. Kadang-kadang orang dia tanya soalan tu kita cara dia tanya tu kita tahu dia ni tak berapa nak pandai. Tapi Sufyan ni, dia tanya Nabi dengan satu soalan ni semua orang kemudian bila baca yang ni kita pun nak tahu. Bagus juga soalan ni, penting soalan ni. Kata kat aku tak mau tanya siapa dah, nak tanya engkau lah satu bab ni. Sebut satu benda yang aku tak perlu tanya banyak dah, macam mana nak amal agama ni. Satu benda suruh Nabi sebut. Sebab tu bila kita kadang-kadang tak ada kesempatan, kita jumpa orang alim, kita jangan pergi tanya soalan bodoh, kita tanya soalan yang manfaat. Satu soalan kita tanya kat dia yang kita tahu bukan saja nak test dia, kita tanya tu kita nak amal, yang mana kita boleh manfaat. Nabi SAW ni, macam saya sebut sebelum ni, ramai orang mai jumpa baginda dan tanya soalan yang macam-macam. Kadang-kadang soalan tu sama, tanya dah hari tu ni, tapi Nabi jawab macam-macam, berbeza-beza. Disebabkan kerana baginda SAW meraihkan latar belakang orang yang tanya. Kalau hari itu kita sebut, kalau kaki duk marah sangat, Nabi jawab, jangan marah. Kalau nak pergi berjihad, ada ibu bapa, Nabi kata suruh jaga ibu bapa dah. Walaupun soalan tu sama,
Tapi Nabi memahami orang yang bertanya. Sebab itu kita tak bolehlah jawab sama antara orang muda kadang-kadang dengan orang tua. Kadang-kadang kita tengok dia tak bagi tahu nasihat kat saya satu kan. Kita nasihat orang miskin kan, kita kata ni tolong bagi nasihat apa amalan yang patut kita buat. Kita kata ni sedekah banyak-banyak. Betul juga, tapi tak sesuai untuk dia. Dia bukan kata nak sedekah, nak makan pun duk pekin dah ni. Tapi kalau kita kata sabar, berpada dengan rezeki yang halal, kena kat dia. Mai orang kaya, kita nasihat kat dia, sabar banyak-banyak di dalam kesempitan rezeki. Dia tak ada apa-apa, dia rasa dia duit banyak. Maka sebab itu orang yang memberikan nasihat hendaklah faqih, hendaklah faham kepada latar, dia panggil addresser. Orang addresi tu dia kena nak faham. Orang yang dia tuju mukhatab dalam bahasa Arab, kita kena faham latar dia. Nabi SAW kata, qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah aku beriman dengan Allah, kemudian kamu istiqamah. Ni hadis Nabi SAW yang pendek, tapi makna dia sangat banyak. Sebab Nabi SAW ni dikurniakan oleh Allah satu benda, dia panggil jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, maksud Nabi ni dia cakap pendek tapi makna dia banyak. Banyak dia banyak. Setengah orang dia tak apa mengaji hadis, lalu dia tak tahu sangat tentang latar hadis. Macam saya kata dulu, dia ingat, dia kata hadis Nabi ni berjuta. Kita pun terkejut, mai kok mana berjuta. Imam tertentu telah menghafal 300,000, 500,000 hadis. Kita kata dia hafal apa tu? Dia hafal hadis. Kita kata dia hafal sanad hadis, bukan dia hafal hadis. Sanad ni maksudnya macam sahabat lu, hadis tu satu ya, tapi hadis yang satu tu jalan nak sampai ke Nabi tu dia kadang-kadang sampai 30, 40 sampai 100. Daripada fulan kepada fulan kepada fulan kepada fulan kepada Nabi, tu sanad. Patut hadis tu juga tapi melalui orang lain pula. Kadang-kadang hadis tu juga melalui orang tu juga, tapi melepas orang tu pecah pergi ke orang lain pula, baru sampai ke Nabi. Yang tu saja kadang-kadang satu hadis 200-300. Jadi orang yang tak faham ilmu hadis, dia sangka matan hadis ni ada beratus-ratus ribu. Dia tak. Ulama-ulama telah betulkan hal ni. Ibnu Salah, Ibnul Jauzi dalam Saidul Khatir ingatkan tentang ramai orang salah faham, duk pergi sebut berjuta-juta ni. Nabi ni dia jawami'ul kalim, dia cakap pendek-pendek ya, tapi hak dia cakap tu maknanya banyak. Termasuk hadis ni. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab Jam'il Awsafis Salah. Cuma ni untuk hak mengaji hadis ni, Imam Muslim dia himpun hadis Nabi tapi dia tak bubuh bab. Bab yang kita tengok Sahih Muslim bab sekian-sekian ni, bab-bab ni kitab sekian, bab sekian dalam Sahih Muslim dia tulis di situ, tapi bukan Imam Muslim yang buat. Sebab Imam Muslim dia tak buat bab ni dengan kitab ni. Dia tak macam Al-Imamul Bukhari, dia buat tarajum, dia panggil Tarajumul Bukhari. Dia buat tajuk-tajuk dah. Imam Muslim tak buat. Habis tu macam mana boleh ada kitab bab dalam Muslim ni? Yang ni ulama kemudian buat. Seperti An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia syarah Sahih Muslim, dia yang buat bab-bab ni. Jadi kita kalau kata Imam Muslim memasukkan hadis ni dalam kitab sekian-sekian, kalau kita dengar orang cakap macam tu, kita tahu bahawasanya dia tak berapa reti tentang sejarah hadis. Tapi kalau dia kata Imam Bukhari memasukkan di bawah bab sekian-sekian, kitab sekian-sekian, tajuk sekian-sekian, betul. Kerana Bukhari memang dia masukkan. Faham maksud saya? Dia dalam sikit lah, lama tak mengaji, bagi berai. Okey. Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi dia tanya,
Hadisnya juga riwayat Tirmizi belum tu, dalam kitab Az-Zuhud. Tirmizi memang meletakkan bab dan kitab. Dia kata bagi satu perkataan qaulan ni bukan satu perkataan, maksudnya satu perkataan, maksud satu ucapan yang ringkas, yang mana aku tak perlu banyak pergi jumpa orang lain lah kan. Sahabat ni sebenarnya ikut-ikut kita dengan sahabat ni, siapa sibuk nak mengaji agama? Kita dengan sahabat Nabi ni siapa sibuk? Agak-agak lah. Kita dengan sahabat Nabi ni siapa mengaji kerap Sahabat Nabi dia pun sibuk. Dia pun bukan duduk di masjid dengan Nabi, dia pun kena kerja juga kan. Walaupun zaman tu tak ada lagi kempen supaya buat dua kerja tapi dia pun kena kerja lah juga kan. Dia pun kerja, dia pun mungkin petani, ada tamar, ada yang berniaga. Jadi sahabat ni dia nak kena ulang, dia nak kena bergilir. Kata Umar bin Khattab, dia dengan jiran dia, hari ni jiran dia pergi dengar Nabi, besok dia pergi. Jadi jiran hak balik tu tanyalah, hari ni Nabi cerita apa, hari ni Nabi mengajar apa. Kita kadang-kadang tak tanya kan, malam mengaji pi, oh aku tak pi, ya tu ya dia kata dia mengajar apa. Padahal zaman lah ni lagi senang, rakaman ada kan, nak cari hadis tengok tu boleh, macam-macam boleh kan. Tapi kita tetap tak dapat menyaingi sahabat. Sebab masa mereka diberkati Tuhan, kita kurang berkat. Mereka diberkati oleh Allah, masa mereka berkat, ikut-ikut mereka lagi susah. Kalau sekiranya duduk suatu tempat jauh nak main sini, ada yang jalan kaki, bukan semua ada kuda. Main unta-unta pun bukan mesti tentu buat 100 km sejam kan. Malam lagi, bukan nak tu, oi ngaji kon tak ada ha? Tapi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, fadilat pada mereka di atas kesungguhan mereka dalam agama yang tidak didahului, tak dapat dipintas oleh orang yang datang kemudian. Sahabat ni dia tanya, walaupun masa dia banyak, dia pun tanya, wahai Rasulullah, sebutlah satu benda. Kata Sufyan, tanya sekali, tanya aja, aku tak payah tanya ke orang lain. Jadi Nabi SAW sebut, katakanlah aku beriman kepada Allah dan kemudian beristiqamah. Perkataan hak beriman ni kita dah urai banyak, cuma perkataan istiqamah, istiqamah ni benda hak paling susah dalam agama ni. Istiqamah ni kalau orang boleh buat, berarti dia ni betul lah dalam hayat dia, dia betul. Kalau dia tak istiqamah, dia tak betul. Istiqamah maksudnya satu orang tu macam mana dia janji dengan Tuhan, macam tu lah dia buat berterusan. Dia tak gelong kukut tahun lepas dia kata boleh, depan orang besar dia kata boleh, depan rakyat dia kata tak boleh, depan rakyat dia kata tak boleh, boleh depan orang besar dia kata tak boleh. Dia tak istiqamah. Macam orang buat cerita dongeng lah, bukan dia betul pun dulu kan. Satu orang main dapat satu ikan warna pelik sangat balik daripada laut, cerita tak betul, bukan riwayat hadis ni. Tanya satu tok guru, tengok pelik ikan ni, dah bertanduk dah apa. Oh kata ikan ni elok tapi pelik, boleh makan. Tak makan dah pelik. Allah sayang. Siapa? Ingat nak bagi kat tok guru, mai kau tengok lain. Boleh. Macam tu tak dia. Dulu orang buat cerita kan. Maksudnya dia kena istiqamah. Hak mana dia kata tak boleh, tak boleh lah. Hak mana kata boleh, boleh. Salah kita tak menjadikan benda yang salah tu boleh. Manusia mungkin ada keuzuran tertentu. Istiqamah maksud, kalau solat 5 waktu sampai ke akhir hayat,
Amalkan agama, dia amalkan agama sampai akhir hayat. Ini adalah perkara yang paling susah sekali dalam perjuangan hidup. Siapa yang kita tengok daripada muda dulu dia macam itulah dengan agama, duk main masjid, semayang. Tengok ni umur dah 70 lah macam tu. Hebat. Hebat. Itu salah satu tanda karamah satu orang manusia. Dan kita dapat tu, kita berterusan. Saya nak sebut bagi kita faham konsep umum dalam hidup ni. Hidup ni, dia bermula kiraan hidup ni bukan pada tahun 2016. Dia bermula kiraan hidup ni apabila satu orang manusia itu baligh. Hidup bermula dengan kita lahir lah. Lahir kita mula kehidupan. Allah Rahman Rahim, dia sayang kat kita. Dia tak beban kita masa kita tak erti apa. Masa kita budak-budak, kita jahil, kita tak erti beza, Tuhan ampunkan kita. Orang gila, Tuhan ampunkan dia. Kita kata orang gila dia teruk, dia kok mana pun dia selamat. Hak tak gila tu boleh jadi teruk. Apabila kita baligh, umur bulugh, berapa umur kita baligh? Lepas pencen, sebelum pencen? Ha? Apabila satu orang baligh, maka Allah Azza wa Jal kira tentang perbuatan dia. Di samping Tuhan ni dengan segala penyayang dia, dia tahulah latar hamba. Allah kira amalan orang ni berdasarkan kepada keadaan orang. Saya sebut selalu, orang muda yang sabar dengan maksiat dengan orang tua hak sabar dengan maksiat, pahala siapa banyak? Ha? Pahala siapa banyak? Nak kena tengok jenis maksiat lah, kan? Kalau maksiat tu membabitkan nafsu muda, hak tua tu tak larat dah, dia tengok pun lai dah macam tu. Hak muda tu mampu ni, tentu pahala dia banyak daripada hak tua. Tapi kalau harta yang orang muda kadang-kadang aku tak perlu, tapi hak mana duduk ada kedudukan dia memang perlu, tapi dia sabar, dia boleh ambil, dia tak ambil, hak tua pahala lebih. Mai ke masjid juga sama, hak jauh dengan hak dekat, walaupun semayang sama, rakaat sama, tapi pahala tak sama, kerana kadar masyakkah, kadar kesusahan dia itu tak sama. Hak tinggal kerja payah ni main semayang, dengan hak duk relax saja main semayang, dua-dua dapat pahala, tapi tak sama. Punya kawan ni kelut, tinggal saat kerja nak pergi solat ni tak semayang lagi ni, tentu tak sama. Hak duduk baring sandak, buat apa? Tak ada kerja apa. Orang lain semua sibuk, dia tak pergi buat 3 kerja. Tak sama. Allah kira semua tu. Seorang miskin yang pendapatan RM15 bubuh dalam tabung orang miskin, tabung orang miskin. Ni nak sebut juga. Saya tengok masjid ni tak ingat tabung anak yatim. Saya ingat kita tukang kot, tabung orang miskin. Anak yatim ni dia tak termasuk dalam asnaf zakat, pasal ada anak yatim kaya pada kita. Pak dia bilin mati dia kaya kan. Tapi kalau dia miskin, dia yatim kata yatim, dia dapat. Bukan kata salah, nak bagi tak salah, boleh bagi kat anak yatim. Tapi kadang-kadang anak yatim tu terhad. Kadang-kadang saya tengok di sini tak berlaku lah, saya dari Pulau Pinang saya tengok panggilan anak yatim, tengok mak dia gelang besar ni, kalah Avanza apa ni kan. Jadi tengok kaya, saya kata kaya mak dia ni, tak sembang. Rumah tu ada pak dia tinggal 5 pintu rumah sewa, tetap dapat juga. Dah kita kira anak yatim kan lah. Tak apalah, tapi sebab tu di dalam peruntukan asnaf zakat tu yatim dia tak sebut, dia sebut miskin. Jadi kalau tabung masjid apa ni miskin, okey, tak apalah kalau ada yatim tu. Biasanya kalau yatim dah lah miskin, dah lah yatim miskin pula, padan bagi kat dia lah.
Kalau kita maksudkan yatim tu yatim yang miskin, boleh lah kan. Sekali jangan pakai lain pasal tu pula. Okey, orang miskin bubuh dalam tabung RM5. Allah, kita kata RM5. Seorang ni pendapatan dia sehari mungkin 500-600. Jadi dia tengok RM5, tapi RM5 dia pun dia beban dah. Dia dapat sehari RM12 dah. Dia tak tengok aku bubuh RM50. Ataupun dia tak kata gitu lah, dia bubuh, dia tengok RM50 tu adalah pahala RM50, tak sama dengan RM5. Tetapi Allah bukan kira jumlah saja, Allah kira kadar kesusahan satu orang. Mungkin bila ditimbang RM5 dia di sisi Allah lebih berat daripada 500 orang lain. Pasal dia nak buat keluar RM5 tu 20 kali fikir. Kawan nak keluar 500 tu tak perasan pun, duit main golf je misalnya kan. Jadi Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Cara dia bahagikan pahala juga adil kepada hamba-hambanya. Bila start baligh, Allah kira amalan. Allah kira amalan hamba macam kita masuk dunia peperiksaan. Start pukul 9, tamat pada pukul 11. Pulun anak kita jawab. Cuma periksa ni kita tahu mula pukul 9, tapi kita tahu tamat pukul 11. Tapi hidup ni kita tahu mula balik, kita tak tahu tamat bila. Ada orang Allah bagi kat dia 60 tahun. Ada orang dia bagi 27 ya. Kita nasihat satu orang, Syekh, peringkat kita ni belajar lah, main semayang lah masjid. Dia kata, kawan saya baru 65, abang saya mati 75. Agak-agak 74 je saya semayang. Dia mungkin ingat macam tu kot. Tak mungkin, tak, itu tak semesti. 20 tahun boleh orang mati. Bila manusia istiqamah, bila manusia nak mula tamat, nak mula amal, bila dia ada kesedaran. Bila manusia nak kena berhenti, bila hari penamat dia. Kalau kita tahu kita mula, kita ni semua, Allah kata semua hamba-hamba aku umur hampa 60 tahun. Semua pakat setakat 58 tu punya pulun, tak kira buat macam-macam. Main 59, okey, aku kena stop mana ni, tahun depan nak mati. Tapi Allah tak jadikan demikian. Maka manusia kadang-kadang kena istiqamah daripada umur 20 sampai umur 70. Ada orang dapat kesedaran masa umur dia 35, istiqamah sampai umur 70, sampai 62, sampai 53. Allah ni dia Maha Pengasih kat kita. Satu lagi, dia tak, kalau dalam periksa budak, saya buat contoh ni nak tempat lah, dia kena kira kalau 60 soalan 1 sampai 60 kena jawab bagi betul. Kalau soalan masalah itu soalan 55, 56, 57, 58, 59, 60 dia jawab semua betul. Awal dia jawab tak betul, dia kira sekali semua. Kira dia dapat markah hak belah hujung tu saja, dia fail. Tapi Allah dia kasih kat kita, dia sayang kat kita. Kita balik umur 13 tahun, punyalah kita hantu, main umur 50 insaf. Katakanlah lah, na'udzubillah lah, janganlah duk tangguh kan. Tapi tak apalah, alhamdulillah lah kalau insaf. Main 50 insaf. Insaf ni Allah, main masjid, menyesal di atas segala dosa yang dilakukan, minta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Allah kira hak lepas tu dia padam dosa. Bahkan bila dia duduk saja, ya Allah, buat apalah aku muda-muda dulu buat perangai macam tu. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Hak buruk tu Tuhan ganti jadi pahala bagi baik. Pasal menyesal. Allah kira amalan berdasarkan kepada penamat dah. Tanda dia sayang kat kita. Kalau dia kira tak kira, hang tobat macam mana pun hak awal kena kira juga.
kebanyakan kita ni rasa memang bahayalah. Bahayalah. Tapi Allah tahu. Dia kira belah hujung. Belah hujung ni kalau bagus, kira bagus. Jangan kita fikir, aku ni hujung lambat lagi kot, tiba-tiba main terus hujung. Dan bila kita start beramal dengan agama, kita pun pula tak tahu bila nak hujung. Dan kadang-kadang kita nak kena sabar di atas agama ni dengan tempoh yang lama. Kerana kesabaran itulah para anbiya alaihimus salatu wassalam melebihi kita semua. Para sahabat melebihi kita semua. Dan orang yang mendapat ujian dan sabar melebihi kita semua. Allah Subhanahu wa taala sebut, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, la ilaha illallah, dah kita tegakkan tauhid dalam diri. Orang-orang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah terus, tak pusing-pusing dah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun berturut-turut kat mereka. Sebahagian ulama tafsir kata malaikat akan turun semasa dia nak meninggal. Masa dia meninggal, dia akan tengok tempat duduk dia di sisi Tuhan di syurga. Kita duk tengok kata sabar mengucap. Sebenarnya orang ni selalu bila orang nak mati, kita duk kata mengucap bukan suruh dia mengucap. Ajak dia, laqinu mautakum, talqinkan dia. Apa dia? La ilaha illallah. Laqin, yang ni bagi dia, ajak dia. Ni kita apa? Mengucap ayah dia, oi, mengucap. Dia mengucap apa? Kan? Bukanlah dia kadang tak apalah, yang dah lepas tu lepas lah. Tapi yang ke depan ni, kalau tengok orang nak mati, kata la ilaha illallah, dia dengar kita. Nabi suruh laqin. Tapi orang saleh, kita duk tengok dia senyap, dia nampak tempat duduk dia dalam syurga. Siapa ni? Orang yang istiqamah. Sejak dia pegang dengan Islam ni, dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Mereka kata jangan takut, jangan duka cita. Takhafu, takut. Tahzanu, duka cita. Bila aku mati ni, anak-anak aku macam mana? Dia tersa duka cita. Orang tanya Umar bin Abdul Aziz semasa dia nak mati, anak-anak orang tak tinggal harta lah kat dia apa? Bukan tak boleh tinggal, kita patut tinggal kepada anak-anak kita. Tak tinggal ke? Kata Umar bin Abdul Aziz, in kanu salihin wallahu yatawallas salihin. Jika mereka orang saleh, Allah uruskan orang-orang saleh. Hak ni satu makna dalam hidup ni tuan-tuan, Allah uruskan orang saleh. Sekali kita akan cerita bagaimana Allah uruskan orang saleh. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ambillah khabar gembira, terimalah khabar gembira dengan syurga yang mana kamu dijanjikan. Tak masuk, tak mati lagi ni, dia tahu dah dia masuk syurga. Lepas tu malaikat kata, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kamu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Macam mana malaikat penolong orang istiqamah? Siapa yang lalui jalan istiqamah, dia akan tahu. Allah ni dia campakkan malaikat ni, melalui malaikat-malaikatnya, dicampakkan dalam hati sebahagian besar manusia atau sebahagian manusia sayangkan agama. Kadang-kadang dia ada apa-apa sikit, dia macam tak apa nak kena sikit, dia tak lari, dia patah balik ke agama. Orang tengok belanja harta pada jalan Allah ni macam habis duit.
Tapi dia mendapat nikmat dengan infak fi sabilillah. Setengah orang dah tengok gambar, ada pasal dia duduk canguk dengar mengaji, senyap sampai kat sejam. Orang dapat nikmat. Mudah-mudahan insya-Allah. Solat tengah malam orang tidur nyenyak, kita bangkit solat pada penghujung malam, bangkit awal, kita nikmat dalam bacaan, istighfar, senyap beristighfar, zikir, nikmat. Tak dapat faham, kita tidur sikit, mai waktu subuh kita jaga. Kata orang kata, aku ni subuh kok mana pun payah jaga. Kita pun heran. Kerana apabila malaikat sama dengan orang tu, dia jaga. Kita pun tahu dalam hidup kita, mai subuh kita akan jaga. Kalau siapa yang selalu dak bangun tahajud, time waktu tahajud dia akan jaga. Dia akan bangun. Pejuang-pejuang agama, kita tengok berat bebanan mereka. Orang hentam, orang menciksa, orang maki, tapi tak berganjak mereka. Kita apa mereka dapat? Mereka ada malaikat yang meniupkan semangat mereka. Mereka tahu dalam jiwa mereka. Sebab itu para pejuang sepanjang zaman, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah penolong-penolong kamu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bila kita baca cerita para imam, ada yang dipenjara, ada sabar, ada yang disiksa, sabar. Imam Ahmad dipenjara bulan puasa, dia puasa, disebat imam dia, imam disebat dia di depan khalayak, di penjara dia menikmati hidup. Sebab tu Ibnu Taimiyah rahimahullah, ni ada siapa anti Ibnu Taimiyah ni, Syiah demam tu. Ibnu Taimiyah rahimahullah kata, siapa yang tak ada syurga dalam dunia ni, dalam dada dia, dibimbangi dia tak ada syurga di akhirat. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan di akhirat besok pun malaikat itulah yang mengembirakan kita dengan ucapan salam, ucapan sejahtera, tahniah untuk kita. Jadi siapa yang hidup di kalangan kita ni yang tak merasa bagaimana malaikat sedang menyokong kerja-kerja dia, membantu kerja dia, menggerakkan jiwa dia kepada benda baik, menggerakkan perasaan dia kepada amal saleh, dia kena tingkatkan lagi lah. Pasal ayat ni tak apa kena lagi dengan dia. Tapi siapa yang duduk di jalan Tuhan, dia akan tengok bagaimana Allah hantar para malaikat dia, dia bimbing kita, dia takdirkan kita. Hak belah tak elok tu dia pusing kita, dia elokkan. Ada orang buat jahat dia semua lepas, ada orang pantang buat selangkah jahat, sangkut. Kawan tu kata, hang tak pandai, Tuhan tak tolong hang. Bukan Tuhan tak tolong, setan tolong hang. Tuhan tolong aku, dia tak mau bagi aku kena, aku buat. Rahmat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam ada yang akhirat itu kamu dapatlah di syurga tu apa saja yang kamu bersyahwat nafsu kamu, apa saja yang tashtahi, yang kamu teringin, semua ada. Tamanna ya abd, hamba Allah ni masuk syurga, Allah kata, wahai hamba aku, cita angan-angan aku nak bagi. Dia pun angan-angan nak yang tu, nak macam manusia kan masuk syurga. Ma tashtahi anfusu, nak yang tu, nak yang ni, nak. Allah tanya, habis dah ya Allah, habis tak ada lah, habis semua aku nak ada lah. Dalam hadis Nabi cerita, Allah tanya, wahai hamba aku, takkah pada sekian-sekian masa, sekian-sekian kau pernah bercita-cita satu benda ni lagi? Dia, betul, baru aku teringat, hari ni aku umai. Allah berkat istiqamah. Berapa lama orang istiqamah? 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Kita tak tahu kita mati bila. Kadang-kadang ada orang ujungnya, satu orang main pada Nabi SAW masuk Islam. Lepas masuk Islam, Nabi perang.
musuh serang Islam, dia pun masuk pergi perang, serta mayang pun tak ada, puasa pun tak ada, perang terus, mati syahid, masuk syurga. Rezeki dah, rezeki dah. Allah tahu tentang hal dia. Kita, pasal apa Allah pilih dia tak pilih aku? Kata kita jangan petikai. Allah tahu hal dia, Allah juga tahu hal kita. Lalu dia bagi pada sebahagian manusia istiqamah. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Apa saja yang kamu bersyahwat, kamu teringin, apa saja yang kamu minta, nuzulan min ghafurir rahim, kurniaan daripada Tuhan yang pengampun lagi maha penyayang. Ini istiqamah, tuan-tuan. Oleh kerana nak istiqamah ni kadang-kadang bukan senang. Kita buat sebagai manusia ni, kita gelincir. Tapi kalau gelincir pun kita jangan pijau. Semua kullu ibnu Adam khata'. Semua anak Adam buat salah. Tapi bila dia buat salah, dia istighfar. Dia tak lari daripada jalan, tak mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Sebab tu Nabi kata, wasaddidu waqaribu, dan tuju yang tepat, ataupun dan dekatilah yang dekatilah. Kadang-kadang kita buat nak buat hak tepat, kita tak dapat buat yang tepat disebabkan keadaan. Tapi Nabi kata, An-Nawawi tafsirkan waqaribu dengan makna kalau tak dapat hak tepat tu pun jangan pi jauh sangatlah, bagi dekat. Bagi dekat. Tambah nak pegang sunnah Nabi susah. Boleh amalkan semayang sikit, oh dia kata wasabi. Dengar wasabi takut dah, pedas. Kan? Mata sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu makna kepada istiqamah. Berapa panjang hidup manusia dalam dunia ni? Umat Nabi Muhammad tak panjang. Kalau kena macam Nabi Nuh dulu panjang, 1000 tahun jenuh lama nak istiqamah 1000 tahun. Jenuh sabar 1000 tahun. Lah ni tak ada dengan sat lah. Baru kata masuk 2015, 16 pula dah. Orang kata 1 hari bulan ada orang kata tahun ni umur saya tambah. Ish, bukan tahun ni, kemarin pun tambah dah. Umur manusia ni tiap hari dia tambah. Tak kata hari ni tambah, dah tiap hari masuk tahun baru dia tambah, dia tak. Apabila umur kita mai, ni umur kita mula, ni umur kita akhir, setiap hari dia duk bergenjak mai kat sini. Dia bukan bergenjak ialah mungkin kepada kejayaan, tapi sebenarnya hakikat kejayaan tak berjaya ni kita tak pasti. Boleh jadi kita berjaya dalam perniagaan, dalam peperiksaan, dalam apa. Tapi yang pasti setiap hari umur kita berganjak kepada kematian. Bila kita hari ni sambut hari jadi aku, lagi setahun dah dekat dah nak mati ni. Macam tu lah maksudnya. Kerana mendekati kepada ajal. Itu hakikatnya kehidupan manusia. Azan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, berapa lama manusia ini dia kena sabar dengan hidup ni, dan berapa beban kesabaran ini dalam hidup dunia ni. Selalu kita selalu baca hadis Muslim, Nabi SAW sebut, yu'ta bi'an'umi ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah fayusbaru fin nari sabghatan. Nabi kata dia ambil orang yang paling nikmat sekali di kalangan ahli dunia ni, di dunia ni, di kalangan ahli neraka. Orang yang paling nikmat ni mungkin segala nikmat dunia ni tak ada kat dia, perempuan ke, harta ke, Masya Allah, semua dia nikmat dah, tenggelam lah nikmat. Dia ambil dia di kalangan ahli neraka tu, ambil hak paling nikmat, Firaun ke, maharaja mana pun kita tak tahulah. Fayusbaru fin nari sabghatan, lalu dia ambil dicelup dalam neraka, satu kali celup angkat.
summa yuqal ya bani Adam hal ra'aita khairan qad hal marra bika na'imun qad. Kemudian kata kat dia, wahai anak Adam, pernah ada pengalaman tengok apa-apa kebaikan ataupun apa rasa apa-apa nikmat kah? Sepanjang hayat hang di dunia pernah tengok nikmat? Qala la wallahi ya Rabb. Tidak, demi Allah wahai Tuhan. Dia yang paling hebat nikmat tu, sekali celup, bukan duduk dalam neraka, celupnya angkat. Segala nikmat dunia yang paling hebat yang orang lain tak ada dia ada tu hilang. Tuhan tanya dia, pernah rasa apa-apa nikmat kah? Dia kata tak pernah. Aku tak pernah ada nikmat. Na'udzubillah. Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san min fid dunya min ahlil jannah. Kemudian Allah ambil orang yang paling terseksa hidup dia di kalangan di dunia ni, di kalangan ahli syurga. Mungkin di dunia lu dia lah yang paling dihina, diseksa, hidup paling merana. Tak tahulah, kita setakat orang kata setengah orang pun tidur tak lena dah, ada orang sampai dimaki, dipenjara, di macam-macam, diseksa dia. Di bawah ambil dia, fayusbaru fil jannati sabghah, ambil dia bubuh dalam syurga, bubuh sat dia angkat balik. Fayuqalu lahu, kemudian dikata pada dia, ya bani Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qat, hal marrat bika min syiddatin qat. Wahai anak Adam, pernah ada derita ke ataupun pernah lalui apa-apa kesusahan ke masa hidup tu? Fayaqulu la wallahi ya Rabb ma jara bi bu's wa ra'aitu syiddatan qat. Tak wahai Tuhan, tak pernah ada apa-apa derita yang pernah aku alami dan tak pernah ada apa-apa kesusahan yang pernah aku lalui dalam hidup. Baru sekali masuk, sekali bubuh tarik balik. Bagaimana orang yang duduk dalam syurga tu, segala derita dunia yang telah dia alami hilang hanya dengan sekali masuk, celup, tarik balik. Segala nikmat dunia yang segala yang paling hebat dalam dunia itu hilang hanya dengan sekali celup dalam neraka, angkat balik. Agak-agak betapa hebat syurga terang mana dan betapa dahsyatnya neraka setakat mana. Syurga itulah yang Tuhan panggil kita suruh masuk. Syurga itulah yang dia suruh kita mai. Kampung kita asal, dia suruh kita balik ke situ. Neraka itulah yang dihantar para nabi, para pejuang, nasihat kita, jangan. Sabar sat. Berapa umur? 60 tahun. Sabar sat. 30 tahun. Sabar sat. Hak tu yang kita tak sabar. Saya, tuan-tuan, kita semua tak sabar. Padahal yang dia janjikan, la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, tak pernah terlintas dalam jiwa insan betapa hebatnya yang dia janjikan. Lagi orang duk boleh lukis, boleh andai, boleh duk bayang, boleh duk bisa nak barangkali syurga ni, lagi duk bayang, bukan syurga. Allah buat dunia punya hebat, kita tengok hebat dah. Tuhan kata tak ada masalah. Mata'un ghurur, penipuan. Tengok wanita dalam dunia ni pun segak sangat dah, cantik sangat dah. Sampai berjalan, datuk nikah kahwin terpaksa lengak tiang. Wa hurun ain. Allah kata hurun ain, bidadari syurga. Hurun ain ni maksud mata putih dan mata hitam tu jelas, segak. Banyak mana. Demikian juga untuk wanita.
rahsia untuk sampai ke situ istiqamah. Istiqamah. Istiqamah asal daripada qama yaqumu. Qama ni berdiri. Siratul mustaqim. Istiqamah lah tu. Qama berdiri, yakni berdiri tegak, lurus sentiasa, jangan bagi patah, stand firm. Nak istiqamah tu yang payah. Masa duduk dalam masjid tak apa, bila duduk keluar, mufti ke tak mufti ke, payah. Jumpa orang, jumpa ujian dunia, jumpa cabaran, ada tawaran. Dunia cantik. Ad-dunya hulwatul khadra wallahu mustakhlifukum fiha, kata Nabi. Dunia ini hijau dan manis. Allah lantik kamu, uruskannya untuk Allah tengok madza taf'alun, kamu buat apa dengan dunia. La tazul qadama 'abdin hatta yuz'al, tak akan gelincir kaki hamba melainkan sehingga ditanya, antaranya an umri fima afna, an umri fima abla, tentang umur dia habis kat mana umur tu. Duit kita hak dalam poket kita makan sekali habis. Tapi kalau kita hantar dia pergi akhirat, dia duduk di akaun sana. Allah bagi banyak jalan supaya kita untuk nak istiqamah ni tak mampu, tak larat kita. Dunia ni cabaran banyak. Sebab tu saya sebut bila orang sebut hayya 'alas salah, kita sebut apa? Apa kita sebut? La haula wala quwwata illa billah. Masa sebut Allahu akbar, kita kata Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi bila kata hayya 'alas salah, mari salat, kita tak kata hayya 'alas salah, jom. Tak. Mari sembahyang, jom kita pergi. Tak, kita kata la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya melainkan dengan Allah. Maka kita pun selalu sebut la haula wala quwwata illa billah. Pohon kepada Allah agar dia sentiasa memampukan kita untuk beristiqamah. Dia memberikan kepada kita kerana tidak ada daya dan tidak ada upaya dalam hidup ini untuk meneruskan berpegang dengan agamanya ini, melainkan dengan keupayaan, dengan kekuatan Allah Jalla wa'ala yang diberikan kepada kita. Ramai orang cakap hebat, aku insyaAllah tak berganjak dah, dia kata. Tapi ramai juga orang berganjak. Sebab tu kita takut dengan diri kita semua. Lagi tak sampai penghujung kita takut. Sebab tu kalau kita nak mencontohi orang, bercontohilah orang yang dah mati, jangan contohi orang yang hidup. Kita tak tahu penyudah dia kat mana. Yang mati, yang telah nyata istiqamah sehingga ke akhir hayat dia, itu contoh kita. Sebab itu the best contoh ialah para salafus salih. Agama ini amalan, bukan mari ceramah, mari dengar kuliah, balik kuliah, makan. Agama membabitkan kita ini. Saya yang berceramah di sini belum tentu lebih selamat daripada tuan-tuan yang duduk di bawah. Yang memegang jawatan mufti ke syekh belum tentu lebih mulia di sisi Tuhan daripada yang menyapu sampah di luar. Allah Azza wa Jal lebih mengetahui jiwa dan hati hamba-hambanya. Siapa yang beristiqamah, yang sabit, yang tetap dengan perkataannya. Karena sehingga tu Nabi SAW menyebut, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan istiqamah iman seorang hamba sehingga jantung hatinya beristiqamah. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan beristiqamah jantung hatinya sehingga beristiqamah lidahnya. Macam mana dia cakap, macam itulah dia percaya. Macam mana dia kata, macam itulah dia buat. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla merahmati kita semua. Kerana agama ni boleh dua benda, boleh juga orang gunakan untuk kebaikan dan juga boleh juga untuk keburukan. Wallahu a'lam. InsyaAllah saya jawab soalan ni.
Ada ustaz menyatakan air mandian jenazah Rasulullah diangkat ke langit. Siapa pula ni? Lalu dijadikan hujan yang timpa tanah itu, di situ dibina masjid. Benarkan kisah ni? Orang ahli khurafat ni tak usah jadi ustaz lah. Khurafi. Benda-benda macam agama ni dia tak bina atas benda macam ni. Saya kadang saya suka dengan satu satu kata-kata, agama itu menjauhkan kita daripada dosa, tetapi berapa banyak dosa yang telah kita buat di atas nama agama. Saya tak tahu siapa kata ni, tapi macam ni lah. Semua cerita-cerita, sebab tu Ibnu Jauzi menukilkan satu perkataan yang bagus tentang sifat hadis Nabi. Idza ra'aital hadis yukhaliful manqul yubayinul ma'qul yunaqidul usul fa'lam annahu hadisul mawdu'. Bila kau tengok hadis bercanggah dengan apa yang dinukilkan secara sahih daripada kitab dan sunnah, bercanggah dengan akal, bercanggah dengan usul-usul agama, ketahuilah dia adalah hadis palsu. Benda-benda macam ni kadang-kadang orang ni dia suka. Benda kalau orang bukan Islam dengar, dia bukan masuk Islam, kau duk lari. Samalah cerita-cerita macam ni. Hujan jenazah Nabi naik ke langit, turun ke bawah. Hujan ni dia bukan turun satu tempat. Lepas pada tu, bila dia turun, katakanlah kita pergi, ada orang terima pendapat ni, ayat jenazah Nabi, dia kata naik apa? Naik ke langit. Lepas tu turun jadi hujan. Dia kena tahu, daripada duduk atas bumi turun, sekejap lagi dia naik balik pula dah. Proses ni, tak mengaji sains ke? Dia naik pula dah, pergi turun. Habis tu, dan bila dia naik, wap ni dia bercampur. Sebab tu tak ada benda-benda yang tak munasabah macam tu, tak payahlah. Nas yang ada dalam Quran dan sunnah pun hurai tak habis lagi banyak-banyak. Yang duk pergi ambil cerita merepek dia buat apa? Siapa dia pula yang buat cerita ni? Ha? Bangla? Ha? Glamour. Boleh hurai berkenaan isu panas terbaru air jenazah Nabi. Yang tu juga. Kita ni agama ni, saya simple ni nak beritahu anak-anak muda apa semua ni, nampak bodoh je bukan Islam lah. Yang tu abang cerita senang lah. Nampak kalau bodoh je cerita tu bukan Islam lah. Islam ni dia main nak bagi orang cerdik. Orang kata ni agama kan boleh guna akal. Siapa kata? Ada benda agama suruh pakai akal. Orang tak berakal tak wajib sembahyang. Orang gila bukan wajib sembahyang. Afala ta'qilun, takkah kamu berakal? Afala tatafakkarun, takkah kamu fikir? Tak payah dengar baca ayat Quran. Ni dia abang, terima saja ustaz kata apa, jangan duk fikir banyak. Kalau tak fikir banyak jadi macam hang dah. Jangan. Lepas tu jangan duk soalan ni, jadi tak apalah tanya kan, tapi dengar awal pun baru kita boleh habaq dah, mohong lah tu. Habaq. Saya sebut pun ni. Sama sebahagian penceramah dia ambil. Ada kitab nama Durratun Nasihin. Nasihat agama ke apa, banyak duk jual. Sebahagian masjid pun datang. Kitab tu banyak hadis-hadis palsu, hadis-hadis batil. Cerita malaikat muka 4, kepala di aras, kaki pijak batu, duduk di bumi. Dulu orang kita dia percaya macam tu lah. Bumi duduk atas tanduk lembu, lembu duduk atas belakang ikan paus, ikan paus tu bergerak sikit, lembu bergerak, jadi gempa bumi. Dulu macam tu kan. Tanya pakcik-pakcik tu.
Al-Imam Ibn Qayyim Az-Jauziyah dalam Al-Manarul Munif kata, dia heran macam mana ada orang yang sanggup menghitamkan kitab dia dengan benda-benda merepet yang seperti itu. Bolehkah seorang yang mengajar Quran mengambil upah kerana tidak ada pekerjaan lain? Ulama khilaf dalam hal ni. Dia ada beza antara mengajar Quran dengan upah bacaan Quran. Lain, jangan samakan. Mengajar ni dia tentu dah manfaat. Seperti mana kita mengajar pelajaran apa-apa, manfaatnya orang tu tahulah, dapat ilmu, manfaatnya ilmu. Jadi kita pergi tuition, pergi apa kan, kita bayar, tapi hang pergi tuition, hang balik apa? Tak ada benda apa pun. Balik apa? Duduk dalam kepala lah semua kan. Yang tu kita balik, yang tu kita bayar. Pasal ilmu itu ada harga. Sebab itu apabila Nabi SAW, bila orang tak ada mahar kahwin, Nabi kahwinkan dia dengan Quran. Sebab Quran tu ilmu tu ada harga dia, ada harga. Tapi upah bacaan ni lain. Saya baca, pahala hantar pergi kat dia, awak bayar kat saya. Kita tanya dia pahala tak nampak hantar pergi dah. Tapi siapa yang nak bagi pahala? Ustaz ke yang baca tu ke Allah Ta'ala? Pahala ni siapa bagi? Allah yang bagi pahala. Allah yang bagi pahala. Pahala ni dia bagi apabila satu orang tu baca dengan ikhlas. Kalau orang tu baca kerana duit, dia dapat pahala lah. Bila dia tak dapat pahala, macam mana dia nak hantar pergi pahala? Itu cerita lain. Sebab itulah ada orang duk tengah baca, dia main habaq. Hampa baca lah, kami bagi 5,000. Main-main duk tengah baca, dia orang kata, ni aku tak sabit semayang. Semayang baca terkubur kan. Depa pula pergi habang, kata ni pula abang dia tak mau bagi pula dah. Dengar kawan baca Syariah, ditutup Quran balik-balik. Saya, apa hukum orang yang tak tunaikan janji? Dia lah tanya. Kita tanya, hang kalau dia bayar 5,000 tu, hang boleh tunaikan janji? Janji pahala tu boleh hantar pergi ke? Kan? Jadi ini masalah dah. Kalau semua orang boleh baca, orang kaya bagi saya dalam dunia ni, dia kata kerja kuat sikit lah, semayang bang, saya peruntuk lah duit, so hampa tolong buat lah kat aku tak dah kan? Jadi mati pergi jumpa ustaz-ustaz tu, bagi seorang 50,000 sana, 50,000 sini, setengah juta lah bagi, sejuta. Weh, tak tahu syurga aku bayar tu, beli pahala. Jadi dia rasa dia masuk syurga, dia bayar kat ustaz. Ini adalah kekarutan, khurafat. Amalan inilah yang telah ditentang, yang telah memecah belahkan agama-agama terdahulu, seperti agama Kristian. Pecah belah. Itu yang Protestan bangun, kerana menentang padri-padri yang buat duit dengan agama. Dan tuan-tuan akan tengok banyak orang buat duit dengan agama sekarang. Ni bacaan ni, yang ni dapat pahala ni, yang ni dapat ni. Ayat ni telah dibaca, ayat Quran 31 juzuk. Orang yang 30 dia tak boleh kena main 31 kan. Dan ini semua kerana orang agama dan orang yang apa saya berfikir macam mana nak gunakan agama ni untuk buat duit. Sedangkan orang dulu berfikir bagaimana agama ini sebagai satu jalan untuk mereka berkorban kerana Allah. So mereka fikir macam-macam atas nama agama. Syarikat tu, sabun cap ustaz, kismih cap tu, macam-macam. Dan ini kita jangan terpengaruh. Kita jangan pengaruh. Kalau ada satu ustaz jampi orang jadi cerdik, kita orang Islam ni tak ada masalah lah. Kita nak suruh ustaz tu jampi dia cerdik sampai boleh buat kapal terbang. Pasal orang Islam tak boleh buat jet fighter lagi. Macam orang kita percayalah. Nega tak laku, orang buat. Kawan jampi, jadi dia kata orang mai kedai tak nampak, orang mai kedai tak nampak. Saya duduk berdiri tadi orang tak nampak dah. Yang betul kata. Siapa dia jampi tu? Dia tak ada orang boleh jampi. Weh, saya nak suruh dia jampi Washington dengar, pergi tak laku mereka. Kadang-kadang dia pun kita pergi kedai makan, order sejam mai makan 2 jam baru dapat. Saya bukan menafikan sihir, tapi kadang-kadang kita berhulu, melampau.
Sehingga kadang-kadang semua menega tak laku sebab orang buat. Tu saya kata tak tahu orang buat ni, orang Melayu semua orang buat. Hak kita confirm orang buat ni orang mengandung yang lain. Mai orang mengandung untuk kita, dia kata saya orang buat. Saya percaya. Tak payah bomo, tak payah jampi, kita tahu memang confirm orang buat. Cuma siapa buat tu nak kena bagi yang betul ya. Ada kelompok kecil tidak menghantar anak-anak mereka bersekolah biasa atas alasan bercampur lelaki perempuan ia haram. Ada juga mereka berhenti kerja pejabat kerana bercampur lelaki perempuan. Adakah sebenarnya bab campur lelaki? Ada tempat yang memang bergaul lelaki perempuan secara melampaui batas mungkin. Tapi dalam hidup orang Islam ni dia bercampur. Cuma dia tidak boleh buat maksiat. Bercampur tu bukan maksud bercampur duk pergi pegang tangan perempuan. Tu bukan campur. Campur ni mungkin satu tempat ada orang kerja lelaki dan ada perempuan. Adakah agama larang? Nak kata agama larang tak boleh. Sebabnya kerana masa kita tawaf campur lelaki perempuan. Di sisi Kaabah Tuhan tu. Dia tak ada kata belah siang lelaki tawaf, malam perempuan tawaf. Tu zaman jahiliah dulu dia bawanya tu. Tak dia campur, tapi tak boleh lah oleh kerana boleh tawaf sekali duk pergi pegang perempuan orang, tak boleh lah. Kita kerja sekolah dalam zaman Nabi, sahabat pun tengok ada perempuan tanya wa kana imra'atun hasna, ada satu perempuan tanya Nabi, kami tengok dia perempuan yang cantik, merah pipinya. Sahabat tengok. Apa dia nak maksud kalau bercampur ni? Maksud dia duk pi bawa tak lebih kurang, itu cerita lain. Itu lain. Kalau maksud satu tempat kerja ada lelaki dan perempuan, normal. Salat qabliyah dan ba'diyah ada fadilat, ada fadilat. Berbagai fadilat yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Hadirin dan hadirat sekalian, ada apa benda? Pertama, saya bercadang insya-Allah akan mulakan kuliah tafsir ataupun tafsir ataupun al-halal wal haram di Masjid Negeri pada hari Isnin ni. Jadi tuan-tuan kalau boleh pergi juga lah sana. Yang tu kita mengaji lain, kita mungkin mengajar fiqh atau mengaji tafsir. Jadi tapi yang tu tak tiap minggu, mungkin 2 minggu sekali kot. Sebab Masjid Negeri ni dia macam lengang gitu. Jadi kita nak kena pergi makmurkan sikit kot, insya-Allah. Lepas apa? Lepas maghrib ah. Lepas zuhur tak mai kot. Apa nama kedua ialah Tok Bilal Tok Siak tak apa ada masjid ni. Jadi siapa hak rasa nak jadi Tok Siak abang saya? Betul? Bukan bagi Tok Siak free kan. Kedua juga, ketiga ialah siapa hak boleh nak jadi guard masjid pun mai. Guard tak ada, habis. Dia apa habis tahun depan lari. Bukan guard, bukan ni, dia bukan lari, dia pergi kerja lain kan. Kita ada kawan kita daripada Pakistan tu kan, saya tak tahu dia pergi keluar tabligh kot, dia tabligh. So kita perlu, kena ada orang, saya dimaklumkan ada orang hilang barang apa. Jadi satu lagi hak main Masjid Alwi ni pun pasal main muka kita tak kenal kan, terutama kaum wanita, dan tolong jaga juga barang. Pasal bukan orang masjid curi, orang mana-mana pun kita tak tahu. Jangan orang kata orang boleh curi pula kan. Boleh dia orang lain main berhenti tadi ambil barang pi kan. Ada orang nak buat pasal tengok boleh curi. Jangan buat macam tu. Nerilai pun curi banyak kan. Dia nak kata tu, nak kata kat mufti. tak bukan tak tahu kan. Betul. Jadi mudah-mudahan Allah Taala rahmati kita semua insya-Allah. Ada makan dengan malam ni? Mana Pak Yo? Dah makan ah? Ada okey ada. Ngaji dapat, makan dapat, okey ya. Insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin.